Okey, kita akan mula. Boleh nampak paparan cikgu? Boleh ya? Okey. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada kelas 4 bestari dan juga 4 wawasan. Pagi ini ataupun hari ini ialah 16 Jun 2021 hari Rabu. So pagi ini matematik kita pukul 11 hingga pukul 12 1 jam. Sekarang sudah pukul 11.03. Jadi kita akan mula pembelajaran kita pada pagi ini ya. Alright, kalau semua beri kerjasama, kita boleh buat dengan lebih cepat. Kita boleh berhenti beberapa minit lebih awal. Okay. So semalam kita sudah belajar ataupun sudah mula pergi ke bab yang baru, iaitu bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Nota ini di belakang bab 5 masa cikgu hantar kepada masuk dalam pad plastik itu saya stapler bersama. Bab 5, bab 6 cikgu stapler sekaligus. Jadi ada di belakang bab 5, awas semak. Jadi bab 6 ini ketaksamaan linear, anda pernah belajar pada tingkatan I think is tingkatan 1 ke tingkatan 2. Menengah rendah awak pernah belajar ketaksamaan linear, tetapi ketaksamaan linear pada masa itu ialah dalam satu pemboleh ubah. Dalam satu pemboleh ubah. Sekarang kita belajar dalam dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah. Okey. So semalam kita sudah belajarlah, kita ada dua jenis garis ya. Untuk sebelum garis kita ada 4 simbol ketaksamaan. Simbol dia lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okey. Jadi untuk garisan-garisan itu dia ada dua jenis garisan. Kalau garis padu, ini garis padu. Garis padu, simbol dia lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau dia guna simbol lebih besar, lebih kecil, kita guna garis putus-putus ataupun garis sempang. Sempang. Itu sudah kita belajar. Dan muka surat nombor 2, mula-mula kita sudah bincang bagaimana membina. Okey, membina ketaksamaan linear. Okey, membina ketaksamaan linear. Okey, so anda diberikan satu situasi, kita wakilkan ketaksamaan linear yang dikehendaki lah. Dan ini kita sudah bincang semalam. Yang pertama, K lebih kecil daripada 0.9P. Ada dua pemboleh ubah. Yang B itu 6S tambah 6Y lebih kecil sama dengan 160. Kenapa lebih kecil sama dengan? Sebab paling panjang dia boleh pakai sampai 160 cm. So boleh sama dengan 160 atau kurang, tapi tak boleh lebih. Tak boleh lebih ya. Lepas itu yang ketiga 0.28P tambah 0.66Q lebih kecil sama dengan 30. Ini adalah tentang panggilan, kadar panggilan yang telah kita bincang semalam. Kepada pelajar yang tidak ikut semalam itu bolehlah, kalau sempat bolehlah baca, boleh catatkan jawapan. Jawab. Okey. So kita sambung. Lepas itu kita juga telah bincang contoh 2. Contoh 2 ini dia, contoh 2. Iaitu kita nak mengenal pasti adakah titik-titik itu memuaskan ketaksamaan. Anda diberi satu ketaksamaan ataupun satu garis lurus, Y sama dengan S tambah 4. So titik-titik yang diberi itu dia lebih besar ke lebih kecil ataupun sama dengan. Dia ada 3 keadaan. So ada titik dia lebih kecil, ada titik dia lebih besar, ada juga titik dia sama dengan.
Sama dengan itu, maksudnya titik itu kebetulan terletak pada garis lurus itu. Lepas itu kita juga telah bincang bawah ni ya, ini sudah tadi. Kalau titik PI ini lebih besar, QS lebih kecil, titik T ialah sama dengan, ini ada perubahan sikit T ya, ini bukan P. Titik T, ada dua-dua. Sebab dia sama dengan. Sama dengan itu maksudnya dia boleh lebih kecil, boleh lebih besar lah. Dua-dua sama dengan. Okey, sudah kita bincang semalam. Okey. Lepas itu kita pergi ke muka surat 3. Ini pun sama. Kita nak tahu adakah titik yang diberi itu merupakan penyelesaian kepada ketaksamaan linear yang diberi atau bukan. So titik itu kita kena uji. Kalau dia lepas kita uji ya, sebelah kiri lebih besar sebelah kanan, tapi dia beri lebih kecil, kita cari lebih besar, maksudnya bukan penyelesaian. Tapi kalau dia sama dengan 5 sama dengan 5 tapi dia bagi lebih kecil pun bukan. Ini pun bukan sebab dia tak sama. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Satu lagi ya, awak kena tukar dulu. Contohnya C dan D ni, awak kena tukar dulu. Tukar dulu ketaksamaan itu dengan Y di kiri. Yang lain di kanan. Baru kita boleh buat perbandingan. Okey, ini sudah kita bincang semalam. Ada juga saya hantar video kan. So harap kalau tidak sempat ikut itu boleh baca balik video lah. Tonton balik video. Lepas itu ada dua jenis garis. Garis padu dengan garis sempan lah. Kalau lebih besar lebih kecil guna garis sempan. Yang lain itu garis padu lah. And then kawasan loret rantau itu lebih besar atas garis. Lebih kecil bawah garis. Senang saja. Ini sudah ada jawapan. Just kita loret semula kan. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke contoh 6. Yes, ini yang kita nak pergi pada pagi ini. Okey ya. Yang kita nak pergi ke pagi ini ya. Alright. Okey, ini dia. Okey, ini dia. Okey, so contoh ini suruh anda Okey, contoh ini suruh anda tulis tulis ketaksamaan linear, tulis ketaksamaan linear yang mewakili setiap rantau peloret berikut. Contohnya, kalau you tengok soalan A ini kawasan peloret di atas kan, atas garis. Atas maksudnya lebih besar, lebih besar. Okey, lebih besar. So ini lebih besar sama dengan. Kenapa ada sama dengan? Sebab garis padu. Ini garis padu. Garis padu. Jadi dia guna jawapan sama dengan menjadi lebih besar atau sama dengan. Yang lain sama. Y lebih besar sama dengan negatif 9S tambah 7. Yang lain semua sama. Hanya simbol itu ubah. Okey. Simbol itu ubah. Kemudian kita tengok B. B ini ialah garis apa? Garis sempang. Garis putus-putus And then kawasan dia di bawah. Ada nampak? Dia di bawah. Kawasan peloret di bawah garis. So kalau di bawah garis maksudnya lebih kecil. Kerana garis sempang lebih kecil saja. So Y di depan, 5S tambah 2 di kanan. Sama dengan yang inilah. Sama dengan ini. Hanya tukar simbol sahaja. Kalau kawasan peloret di bawah lebih kecil, di atas lebih besar. Yang lain jangan kacau. Okey. So ini jawapan dia. Y lebih kecil 5X tambah 2. Kemudian untuk C ni ini. So kalau kita tengok ini garis apa? Garis padu kan? So garis padu ada sama dengan nantilah. Dan kawasan peloret dia di bawah kan? Di bawah garis. Di bawah garis maksudnya lebih kecil atau sama dengan. Simbol boleh tulis dulu lah. So guna persamaan yang diberi, Y lebih kecil sama dengan negatif 4X tolak 1.
ikut. Ikut. Okey, ini C. Kemudian untuk D pula, ini garis apa? Garis padu sekali lagi. Dan kawasan pelore di atas. Kalau di atas maksudnya lebih besar atau sama dengan. Okey, jadi persamaan dia Y lebih besar sama dengan X tolak 4. Okey, ini jawapan dia. Ini jawapannya. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Sudah semua? Kalau tak ada respon, maksudnya sudah. Okey, Dominic. Dapat? Tracy Aling. Okey kah? Ivan, kena tahu mah? Okey, dapat. Ivan可能到吗？可以哈。呀，如果跟不到你要讲或者是太快的话，kalau terlalu cepat kalau cikgu terlalu cepat, terlalu laju boleh beritahu cikgu boleh beritahu cikgu. Okey, so 6.1 sudah itu saja yang kita belajar. Sekarang ini masih dalam 2.4. Okey, sekarang ini 6.2. Apa bezanya 6.1 dengan 6.2 Sama juga ketak samaan linear kan, ketak samaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang bezanya ialah dia ada perkataan sistem. Apa maksud sistem? Sistem maksudnya kalau kita tengok muka-muka surat sebelum ini, semuanya adalah melibatkan satu garis lurus. Kalau sistem maksudnya dia boleh lebih daripada satu garis lurus. Maksudnya dia mungkin ada 2 garis lurus, 3 garis lurus, 4 garis lurus dalam satu satah. Tapi masih dua pemboleh ubah lah, SY. Okey, contohnya Y lebih besar sama dengan 2X tambah 11, Y lebih kecil sama dengan 3X tolak 12, X lebih besar negatif 2. Contohnya sistem, ini kita panggil satu sistem. Satu sistem. Sistem apa? Sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah itu boleh asing lah. Okey, so sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah satu set yang mengandungi 2 atau lebih. Yes, 2 atau lebih ketaksamaan linear dengan dua pemboleh ubah yang sama. Dia mesti terdiri daripada pemboleh ubah yang sama. Maksudnya kalau persamaan yang pertama, ketaksamaan yang pertama ialah S Y ketaksamaan yang kedua. Situasi berikut dalam bentuk sistem, ada perkataan sistem ketaksamaan linear. Okey, kita cuba baca walaupun sudah ada jawapan. Sebuah perpustakaan mempunyai X buah buku cerita dan Y buah buku rujukan. X itu buku cerita, Y itu buku rujukan. Dua jenis buku. Dalam suatu rak, beza bilangan buku cerita dan bilangan buku rujukan sekurang-kurang 2 buah. Sekurang-kurang. Bagaimana kita buat ambil simbol ketaksamaan untuk sekurang-kurang? Tengok balik muka surat 1. Muka surat 1, ada nampak?
ini sekurang-kurang ada ini sekurang-kurang, maksudnya kita guna simbol lebih besar atau sama dengan. Kemudian beza, apa maksud beza? Beza maksudnya tolak lah. Beza ialah tolak. Jadi buku cerita ialah X, buku rujukan ialah Y. So X tolak Y lebih besar sama dengan 2. Lebih besar sama dengan ini, maksudnya daripada kurang-kurang. Satu lagi, jumlahnya tam karena beza, tolak. Kalau beza tolak. Okey, beza tolak. Beza tolak. So, kalau jumlah muatan rat buku sebanyak 5,700 buah buku. 5,700. Okey. Jadi maksudnya rat buku itu boleh letak, boleh simpan paling banyak 5,700. 5,700. So, X tambah Y. Buku cerita tambah buku rujukan sekurang-kurang. Ataupun bukan sekurang, semaksimum lah. Maksimum dia 5,700. Maksudnya dia tidak boleh melebihi. Kalau awak ada 7,800 buah buku, tak dapat muat dalam rak buku tersebut. So, kita guna simbol lebih kecil sama dengan sebanyak. Ini sebanyak, ini lebih kecil sama dengan. So, simbol-simbol seperti ini perlu kita ingatlah untuk kita wakilkan. Untuk kita wakilkan. So, ini sudah ada jawapan. Okey, so nanti awak kena ambil muka surat 5, 6 lah untuk hantar nanti ya. Akhir nanti saya akan beritahu. Kalau kita sempat sampai muka surat 7, kita pergi muka surat 7. Paling tidak 5, 6 lah. Okey ya. Okey, kita pergi ke muka surat 5B. 5 kemudian atas sekali ya, B. Okey. Steward left the group lagi. Line tak bagus ke? Okey, ini ya. Okey, so cukup besar sudah. Okey, seorang kontraktor ingin membeli X kilogram batu bata dan Y kilogram simen. Ada dua jenis, satu batu bata, satu lagi simen. Memanglah ini untuk pembinaan. Okey, untuk disimbang. Okey, untuk disimbang. Harga huruf besar. Harga batu bata ialah RM100 per kilogram. 那个砖块1公斤100块. Batu bata是砖块你要建屋子你一定要有砖块Kalau bina rumah mesti ada batu bata. Kemudian harga simen 洋灰harga simen 洋灰的价钱 RM180 per kilogram. 1 kilogram RM180 untuk simen. Memang harga simen sekarang mahal lah. Tapi tidak sampai 1 kilogram 180 saya rasa. Tapi ini contoh sajalah 1公斤的洋灰是180块 OK， 所以有两个啦，一个是砖块1公斤100块，洋灰1公斤180块 OK， ada dua objek di sini satu batu bata, satu simen. Kontraktor itu mempunyai modal sebanyak RM2,000. Baru RM2,000 dia punya modal nak mula bisnes. Okey. Dan ruang simpanan 20,000 kilogram. 2,000 kilogram. Okey, 2,000 kilogram 20,000 kilogram. Bagi kedua-dua batu bata dan simen. Bagi kedua-dua batu bata dan simen. Okey, bagaimana kita membina? Di sini ada dua ketaksamaan linear. Di sini ada dua ketaksamaan linear. So, bagaimana kita bina yang pertama? Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah tentang harga. Tentang harga. Okey, sekejap. Okey, tentang harga.
So harga RM100 1 kilogram untuk batu bata. Kemudian simen RM180 1 kilogram untuk simen. Dan dia punya modal baru RM2,000. Maksudnya dia kalau nak beli batu bata dan simen, dia tidak boleh beli lebih daripada RM2,000. Sebab dia hanya ada RM2,000. Paling banyak maksimum pun RM2,000 saja. So harga tak boleh lebih RM2,000. Kalau tak boleh lebih, maksudnya lebih kecil atau sama dengan. So 100 X ini untuk batu bata RM100 untuk 1 kilogram. Tambah untuk simen 180, tapi Y simen ialah Y dan dia tidak boleh lebih So maksudnya lebih kecil sama dengan RM2,000 sebab modal untuk kontraktor itu ialah RM2,000. So ini ketaksamaan pertama. Ketaksamaan pertama. Okey, seterusnya. Yang kedua. Kita boleh tulis pula dengan ruang simpanan. Ruang simpanan, saya tak tahu dia simpan di mana lah, simpan di store. Ruang simpanan. Ruang simpanan dia di paling banyak berapa? 20,000 kilogram. Tapi ada berapa kilogram batu bata, berapa kilogram simen kita tak tahu. So X itu ialah kilogram kan? Tadi kita kata X kilogram, Y kilogram kan? Jadi jumlah dia tak boleh lebih daripada 20,000. So X tambah Y. Ini ialah jisim batu bata, ini jisim simen. S tambah Y. Maksudnya berat batu bata dan berat simen tidak boleh lebih. Sebab dia punya ruang simpanan hanya untuk 20,000 kilogram. Lebih daripada 20,000 tak ada tempat untuk simpan. 20,000. Okey, ini ketaksamaan yang kedua. Dua sahaja. Okey, dua sahaja. Okey, tuliskan ini jawapannya. Tidak banyaklah, satu saja kita bagi Kecuali nanti ada dalam buku teks dan buku kerja lah. Buku kerja sambung buat sambung buat. Sebab buku kerja you orang ada jawapan sekali kan. You buat saja sampai mana tajuk kita belajar, itulah awak buat Itulah awak buat. Okey. Okay, lepas itu sambung lepas itu kita buat contoh 8. Contoh 8 contoh 8. Lengkapkan jadual berikut berdasarkan sistem ketaksamaan linear yang diberi. Ini macam kita buat semalam lah. Tapi sekarang ini sistem. Maksudnya lebih daripada satu ketaksamaan. Okey, so kita buat satu-satu So yang pertama ketaksamaan dia Y lebih kecil sama dengan 5x tolak 2. Yang kedua Y lebih besar negatif 6x tambah 2. Ada dua ketaksamaan di sini. Okey. Jadi untuk yang ini sama dengan semalam lah, ini titik 1 2 kan. So Y ialah 2 lah. Ambil dari sini. Lepas itu X kita ganti ke dalam ini ganti ke dalam ini 5x tolak 2. So 5 darab 1 tolak 2. So jawapan 3. Okey, 2 dengan 3. 2 lebih kecil. Ini 2 di depan 3 di belakang, kiri kanan, sebelah kiri sebelah kanan, sebelah kiri sebelah kanan semalam kan. Sama di sini. So 2 lebih kecil daripada 3. Kalau 2 lebih kecil daripada 3, ini lebih kecil kan? Ini lebih kecil tengok maksudnya dia dia kita tulis apa semalam dia merupakan penyelesaian. So ini merupakan penyelesaian.
Tapi kita tak boleh tik di belakang dulu sebab ini dia merupakan penyelesaian tapi kita tak tahu yang belakang ini ialah atau bukan. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu tunggu dulu. Okey Boleh nampak ke Yoran? Kenapa berkelip-kelip? Sekejap. Saya tutup dulu Saya tutup. And then saya on lagi. Mungkin dia line tak berapa bagus pagi ini Okey, saya share sekali lagi. Okey, so saya share lagi. Harap sekarang tidak lah. Ya, kadang-kadang memang kena keluar dan masuk semula dia okey. Okey so kita sambung. Untuk kesamaan yang kedua, Y dia masih sama daripada titik yang sama, Y2. Kita ganti S itu 1 So negatif 6S tambah 2. So negatif 6 darab 1 daripada titik ini tambah 2 negatif 4. So 2 memang lebih besar daripada negatif 4 kan? So dia betul. Dia merupakan penyelesaian. Kalau dua-dua adalah penyelesaian, maksudnya dia memuaskan. Maksudnya dia titik ini memuaskan sistem. Titik ini memuaskan. Maksudnya titik ini ada di dalam dua-dua ini. Baru kita boleh tik. Kalau satu tik, satu bukan, apakah dia bukan? You nak memuaskan, kalau you nak muas, mesti dua-dua betul. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Okey, kita cuba sekarang. Okey, kita cuba. Yang titik ini ialah 3, Y 3. So ini pun 3 lah. Kita boleh terus tulis. Okay, saya besarkan. Okay. Kemudian ini 5X tolak 2. So kita ganti S itu 2/5. Okey, 2/5 daripada ini ialah S lah. 2/5 kita ganti ke dalam sini. 5 darab 2/5 tolak 2. So ini ialah 0. So 3 lebih besar daripada 0 Ini 3, ini 0. 3 mesti lebih besar 0. Tapi dia kata lebih kecil kesamaan. Ini tidak memuaskan. So sebenarnya automatik saya sudah boleh buat di sini pangkal. Sebab 1 sudah tidak memuaskan. Tapi kita sambung, kita buat juga. Negatif 6S tambah 2, so ganti S itu 2/5. Okey. So kita akan dapat negatif 2/5 jawapan. So 3 lebih besar negatif 2/5. Ini memuaskan, lebih besar sebab dia memang lebih besar. Jadi 1 salah, 1 betul, masih salah. Mesti dua-dua betul baru dia boleh tik di sini Maksudnya dua-dua memuaskan baru dia memuaskan sistem. Sebab ini ialah sistem Okey, kemudian yang ketiga, okey, C titik ini SY Okey, Y dia negatif 3. Isi dulu negatif 3. Okey, so 5X. X ialah 3, so saya ganti terus. 5X tolak 2 sama dengan 13. So negatif 3 dengan 13 negatif. Salah sebab dia betul. Dia kata lebih kecil, betul So ini betul. So okey, tengok belakang pula. Yang ini negatif 6X tambah 2. X itu ialah 3. Gantikan 3. So jawapan negatif 18 tambah 2 negatif 16. Negatif 3 lebih besar negatif 16. Semakin kecil nilai negatif, semakin besar nilai negatif itu semakin kecil sebenarnya So 减3大过减16negatif 3 lebih besar negatif 16.
Saya harap awak faham negatif 3 lebih besar. 减3 大过减16 Okey, ini betul. Lebih besar kan? Ini lebih besar. So okey, sekali lagi kosong negatif 3. So y negatif 3. Okey, saya isi dulu y. Okey, persamaan 5 darab x, 5x, 5 darab kosong tolak 2 daripada atas inilah persamaan ini ya, persamaan ini. Ini ya. Okey, sini ya. So jawapan dia negatif 2. Negatif 3 lebih kecil negatif 2, betul? Betul, negatif 3 memang lebih kecil, memang lebih kecil. Lepas itu yang sebelah kanan, ini mungkin saya gariskan supaya tidak itu ini. Kiri kanan ada 2. Okey. Negatif 6 darab 3, bukan, darab kosong ini, S kosong tambah 2. Jawapan 2. Negatif 3 lebih kecil 2. Sebelah kiri negatif 3, sebelah kanan 2. So lebih kecil, tapi ini ketak sama lebih besar kan? So ini sudah salah. So satu salah, satu betul, salah. Ya, so kita boleh tunjukkan. Maksudnya adakah titik itu memuaskan ketaksamaan yang diberi. Dan akhir sekali kita buat y dia 2, y dia 2. Ini y 2. So x dia negatif 2, 5 darab negatif 2 tolak 2. Negatif 12. So 2 lebih besar negatif 12. Tapi sama lebih walaupun kita so 6 darab negatif 2 tambah 2 14. 2 lebih kecil daripada 14 2 ini lebih kecil 14. So ini memang salah. Salah, dua salah. Okey. So itu contoh 8. Itu contoh 8. Okey, kita sambung contoh 9. Kita teruskan. Okey. Dah, okey, sudah. Mungkin saya bagi 10 saat untuk awal lengkapkan. Sudah. Okey. Okey. Okey, jadi kalau soal 9 akan betul. Okey. So awak tengok ini. Tengok titik 53. 53 di mana? Ini 53 kan? Ini 53. 53 di dalam kawasan Belorek kan? Maksudnya dia memuaskan sistem. Kemudian titik 1 negatif 2. Negatif 1 negatif 2 di sini. Adakah dia di dalam kawasan Belorek? Tidak kan? So dia bukan. Dia tidak memuaskan. Dia bukan titik penyelesaian. Ini senang tengoklah. 14 ini 14 ini dia terletak dalam titik ini ya. Dia terletak dalam garisan. Dia kebetulan dia terletak pada garisan. Tetapi awak kena tengok salah satu garis itu ialah garis sempan.
Garis sempang maksudnya titik itu bukan dalam garis sempang, tapi dia dalam garis padu. So, dia memuaskan garis padu tapi tidak memuaskan garis sempang. So, dia bukan. Ingat garis putus itu, titik itu tak kira, mesti garis padu, baru kira. Okey, kemudian titik 20, 20 memang di sini, betul. Dia di dalam kawasan Belorek ini. Dia memang di dalam kawasan Belorek. Oh. Ini senang, ini untuk pengenalan saja. Okey. Sudah? Halo, sudah? Ada sesiapa boleh jawab saya? Nisterina sudah? Sudah. Okey. Kemudian Jessica. Sudahkah Jessica? Elvina? Sudah, cikgu. Okey. Elvina. Nashita. Vanessa. Kenapa semua tak ada suara ni? Oh, ada dia type. Sudah. Oh, sudah. Oh, okey. Takut ada yang sudah tidur. You tahu tak, sebenarnya kadang-kadang pelajar itu dia Google Meet, tapi dia tak ikut pembelajaran. Dia mungkin tidur ke apa, saya tak tahulah. Sebab kenapa saya tahu, sebab ada pelajar, bukan kelas inilah, saya just kongsi ya. Ada pelajar kelas lain, saya sudah habis pengajaran. Saya kata sudah boleh left group. Semua pelajar sudah left. Tinggal dia seorang belum left. Maksudnya dia tidak berada di depan Google Meet itu. So dia tidak tahu rupanya sudah tamat. So itulah saya tahu, oh pelajar ini dia memang mungkin dia tak ada di situ, dia pergi ke di luar ke, dia hanya buka sajalah, dia seolah-olah dia ikut, tapi orang tak ada di depan Google Meet ataupun dia tidur. Oh, so harap tidak ada lah di sini ya, harap tidak ada. Okey. Kemudian contoh 10. Contoh 10. Kecilkan sikit. So mulai contoh 10, ini penting. SPM memang akan keluar macam ini. Okey ya, ini contoh SPM lah, soalan yang akan keluar dalam SPM. Okey, lorekkan rantau yang memuaskan. Hari itu kita sekarang satu sistem. Okey. Yang pertama, kita tengok satu demi satu. Yang pertama, okay, yang pertama ini sekejap. Okey, ini dia. Yang pertama, kita tengok satu-satu. Y sama dengan X tambah 3. Ini. Y sama dengan X tambah 3. Y lebih kecil X tambah 3. Dia hanya sama dengan menjadi lebih kecil. Yang lain Y, X tambah 3 semua sama kan? Okey, ini garis putus dia. Dia kata lebih kecil. Lebih kecil maksudnya di bawah garisan itu. Di bawah garisan itu. Di bawah garisan itu. Kita buat anak di bawah. Kita tahu di mana kawasan kita nak lalu lagi. Dengan negatif 3. Ini dia. Ini dengan ini. Saya guna warna yang ungu. Tadi itu warna merah. Okey. So mana garisan? Ini garisan dia kan? Dia kata lebih besar sama dengan lebih besar. Lebih besar di mana? Atas. 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 Okey. Dan satu lagi. X sama dengan kosong. Mana X kosong? Kalau kita tengok SATA graf ini tidak ada X kosong. Agak-agaknya X kosong di mana? Mana X kosong? X kosong ialah garis mencancang. Ini X kosong. Ini X kosong. Sebab X kosong kan? X kosong.
Ramai pelajar keliru. Oh, cikgu, garis menegak ini Y. Tidak. Garis menegak ialah S sama dengan kosong. Tulis. Tulis di mana-mana X sama dengan kosong. Garis hijau ini ialah X sama dengan kosong. Kebetulan dia sama dengan paksi Y lah. Ini X sama dengan kosong, ini paksi Y kan. Kalau Y sama dengan kosong, itu pasti S. Macam ini. Garis mengufut. Garis mengufut. Itu dia. Okay. Alright. Jadi, kalau kita tengok hijau ini, lepeh kecil. Lepeh kecil maksudnya ke kiri garis. Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri ya. Okey, mana satu kawasan mempunyai ketiga-tiga anak panah yang berlainan warna? Kita ada 3 anak panah di sini. Hijau, yang awak nampak hijau, merah, biru. Mana satu kawasan mempunyai kesemua warna itu? Kita tengok satu-satu. Adakah ini ada di sini? Kawasan ini hanya 2 warna kan? Warna merah tak ada kan? Ini bukan jawapan. Yang ini langsung tak ada, tak payah tengok lah. Yang ini hijau dengan merah, tapi tak ada biru kan? Ini bukan jawapan. Yang ini lah, merah dengan yang kawasan ini ya, yang kawasan ini. Ini merah dengan biru. Tidak ada. Tidak ada hijau. Kan hijau sini tak ada segitiga hijau. Maksudnya kawasan berlorek di dalam segitiga ini. So kita guna pembaris lorek dengan kemas. Lorek dengan kemas lorek mesti kemas guna pembaris. Kalau naklah macam ini. Ini yang kita nak, lorek, senang sahaja. Ini jawapan dia. So ikut. Kita guna anak panah. Lebih kecil, anak panah ke bawah garis. Lebih besar, ke atas, ke kanan. Kalau ke kiri, itu maksudnya lebih kecil. Dan sebagainya. Untuk anak panah itu. Dan mana kawasan yang mempunyai ke semua anak panah? Itulah jawapan. So, digalakkan mula-mula ini kita boleh gunalah. Mungkin kalau you tidak ada pen yang begitu banyak warna, anda boleh guna pensel warna. Saya rasa awak mesti ada pensel warna kan? Untuk lebih senang untuk awak cari jawapan lah. Kalau tidak pun okey. Sebab kalau saya rasa kalau kita guna pensel saja mungkin kadang-kadang sama warna kita tak nampak. Kita terlepas tengok dan sebagainya. Dan sebagainya. Okey, sudah? Okey. So kita pergi ke C sekarang. C ya. Bukan C, soalan 3. Kalau you tengok soalan latihan bentuk ini saya memang bagi banyak soalan sebab dia sangat penting. Okey, so sama juga guna warna yang berlainan. Sekarang saya guna biru. Cari ini ada tak? 2Y X tolak 6. 2Y X tolak 6. Ada ini. And then dia kata lebih kecil kan? Lebih kecil pucu. Dia punya pucu itu ke kiri maksudnya lebih kecil. So lebih kecil maksudnya ke bawah garis. Garis padu ini ke bawah. Ke bawah. Kalau boleh satu garis itu 3 anak panah. Atas, tengah, bawah. Buat 3 anak panah. Okey, lepas itu kita cari pula Y S tolak 6. Y S tolak 6. Ada garis putus-putus sini. Tapi dia kata lebih besar. Ada nampak lebih besar? Lebih besar. Maksudnya kita kena garis putus-putus itu ke atas. Ke atas.
ke atas, ke atas. 3 anak panah lah. Bawah, tengah, atas. Okey. Ke atas. Maksudnya ini ya. Ini garis garis putus kan? Ke atas, maksudnya ke sini. Ke atas. Ke atas. Okey. Dan akhir sekali, sekali lagi S sama dengan kosong. Mana S kosong? Tadi bahagian soalan 2 pun sudah kita bincang. S kosong ialah garis mencancang ini. Garis mencancang. Ini. Ini X sama dengan kosong. S sama dengan kosong. Dan dia kata lebih besar. Lebih besar maksudnya ke kanan. Atas 1, tengah 1, bawah 1. So, mana satu kawasan yang ada ketiga-tiga warna? Ini warna merah hijau, tak ada biru. Ini biru, kawasan ini ya, biru merah, tak ada hijau. Ini hijau, biru, tak ada merah. Kawasan ini segitiga ini ada nampak, ada biru, ada merah, ada hijau. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia, segitiga. Sebab 3 garis, 3 sisi lah. 3 garis maksudnya dia dibalut oleh 3 sisi, dikelilingi oleh 3 sisi. Sebab itu cara dia kita kena pastilah. Boleh buat macam ini ya, garis putus. Bukan garis putus kawasan berlorek. Guna pembaris macam ini. Saya tidak mau nanti lorek macam ini ya. Macam contoh macam ini. Tak boleh terima. Kita lorek mesti kemas. Kalau awak tanya cikgu, saya bolehkah saya guna pensel warna-warnakan macam ini? Warnakan. Boleh. Kalau you rajin, you warnakan boleh warnakan boleh warnakan. Lorek maksudnya boleh ini. Contohnya saya warnakan macam ini. Boleh. Tapi warna kan mesti warna dengan kemas. Jangan warna macam ini keluar ke jangan. Buat mesti kemas. Kalau tidak, bukan saja potong markah, mungkin kosong markah. Biasanya soalan macam ini 3 markah dalam SPM. Lorek saja 3 markah. So kalau awak buat macam ini, nanti tak ada markah. Okey, soalan 3 sudah. Okey, soalan 4 pula. Boleh kita teruskan soalan 4. Tarik ke sini. Okey, kalau belum siap boleh beritahu saya lah. Kita ada 10 minit lagi ya. Kita cuba siap sampai soalan 8 kalau dapat. Kalau tidak, sebagai latihan awak nanti ya. Okey, yang pertama 3Y 4X 12. Tidak ada pun. Tak bagi leh. 3, 4, 12 tak ada bagi. Saya ajar awak dah. Senang saja. Dalam persamaan ini ada 3, ada 4. Betul tak? Mana garis ada 3, ada 4? You tengok garis ini. Dia lalui 4, lalui 3 kan? Inilah garis dia. So awak tulis di tepi. 3Y tambah 4X sama dengan 12. Dia sengaja tak bagi. Awak perlu tahu tengok. Ada 4, ada 3. Ada 4, ada 3. Garis inilah. And then dia kata lebih besar. Ada nampak lebih besar? Lebih besar atau sama dengan? Lebih besar maksudnya atas. 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 Yes, 1 sudah selesai. Yang kedua. Ini. Y sama dengan X tolak 3. Y sama dengan X tolak 3. Ini ada. Kan? Ini ada. So, saya gunakan warna yang sama untuk persamaan yang sama lah. You nak bulat boleh. Segi 4 boleh. Apa jua cara lah untuk memudahkan awak kenal pasti ya. And then dia kata lebih besar. Ini lebih besar. Lebih besar. Lebih besar atas. 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 Atas garis. Atas garis. Okey. Kemudian satu lagi. Y4. Mana Y4? Y4 ini tak ada lagi kan? Y4. So, ini akan jadi Y sama dengan 4. So, mana garis Y4? You ada nampak ini pasti Y kan? Y4. Sini 4 dah. Ini 4. Okey, so garis melalui dia. Garis mengufut. Garis mengufut. Garis mengufut. 4. Dan dia guna lepek kecil. Dia guna lepek kecil maksudnya garis sempang. Garis sempan dot 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 dot.
Okey, garis putus-putus. So tulis Y sama dengan 4. Ini tadi saya guna segitiga tu. Ini dia. Y sama dengan 4. Dia melalui 4 di sini. Ini Y. Kalau X sama dengan 3 macam ini. Mencancang melalui 3. X sama dengan 3. Tegak. Tegak. Kalau Y ufuk. Okey. So biru itu dia kata Y lebih kecil ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. So mana satu kawasan mempunyai ketiga-tiga anak panah yang berlainan warna? Sangat jelas. Sini dengan sini tak ada biru. Ini dengan ini tak ada merah. Kan? Ini dengan ini tak ada hijau, bukan hijau itu, ungu sebenarnya. Ungu tak ada, dua warna je. Hanya segitiga di tengah-tengah. Ini segitiga di tengah-tengah ini ada 3 anak panah. So itulah tempat jawapan dia. So kita lorek dengan kemas. Ini dia. Kalau boleh rapatkan. Sebab ada pelajar, saya bagi contoh, ada pelajar, dia buat macam ini. Katakan ini kawasan yang lorek. Dia lorek macam ini. Jangan kita kalau boleh lorek lebih rapat. Nampak betul-betul ini lorek. Jangan jawapan ini dia lorek 2 garis sebab dia malas. Dia lorek 2 garis. Ini tak boleh ini boleh. Lorek dengan rapat. Kalau warna boleh juga. Tapi warna itu mungkin kadang-kadang memakan masa lah. Memakan masa. So itu kemahiran teknik dia. Kalau kita buat sebarang, awak pun akan diberi markah sebarang. Macam itulah kalau kita buat dengan serius, kita buat dengan betul-betul, maka itu pun akan serius. Maka itu pun akan betul yang diberi kepada awak. Saya rasa itu adil. You buat cincai-cincai, maka cincai-cincai lah. Kan? Kalau you buat serius, maka itu pun serius lah. Jangan main-main lah. Kita mesti serius. Okey? Faham maksud saya? Okey? So inilah salah satu soalan dalam SPM. Buat lorekan ketaksamaan linear. Saya rasa 4 bestari memang tak ada masalah. Macam ini. Memang senang saja. Okey, soalan 5. Soalan 5. Sini dia. Okey. Okey, soalan 5. Okey. Kita cepatkan sikit. Soalan 5. Nanti awak ambil gambar muka surat 5 dan muka surat 6 lah. Satu murid, 2 muka surat. Okey? Okey, kita cepatkan. Y lebih besar negatif 6. Tak ada. You ada nampak negatif 6 kan? Sorry X negatif 6. Inilah maksudnya, maksud ini ialah S sama dengan negatif 6. Itu dia. Ini dia. So dia kata lebih besar. Lebih besar ke kanan, ke kanan, ke kanan. Lepas itu, yang ini 2Y tambah S sama dengan 4 ada kan? 2Y tambah S sama dengan 4. Dia kata lebih kecil. Lebih kecil. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Satu lagi garis mana dia? Y2. Y2. Dan dia adalah lebih besar. Maksudnya garis putus. Y2. Mana Y2? Ini Y2 sini. Ini 2. Okey, so melalui Y2 lah. Garis putus. Putus. Ini kalau tak ada guna pembaris, dia bengkok lah. Kena guna pembaris. Guna pembaris tadi ya sepatutnya. Lain kali guna pembaris. Dia sepatutnya lurus. Dia lari ya. Sebab saya, ini tangan ini memang macam itulah kan. So kita guna pembaris. Y sama dengan 2. Dan dia kata lebih besar. Lebih besar ke atas lah. Ke atas, ke atas, ke atas. Jadi saya rasa sangat jelas lah. 3 warna itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini. Ini jawapan dia. Okey. Okey kawasan itu memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Tadi kita guna titik kan? Adakah dia memuaskan lebih besar, lebih kecil? Kalau memuaskan, tik betul. Tidak memuaskan, pangkah. Sekarang dia pindah ke bentuk ini. Buat lorekan. Itu dia. Okey, soalan 6 sudah? Okey, soalan 6. Boleh ya? Okey, so kita sambung.
Habiskan 8. Okey, yang pertama ini 15 ada diberi dan dia lebih kecil ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okey. Lepas itu dia nak X sama dengan 9. Ini S9 ada diberi. Dia kata lebih kecil juga. Lebih kecil ke kiri, ke kiri, ke kiri garis. Kemudian Y sama dengan negatif 5. Ini kena lukis. Ini kena lukis. Mana kena lukis? Y 5. Tak ada Y 5. Tak ada Y 5. Okey. Jadi Y5 ialah pada pasti Y ya. Saya kena tahu ini mesti 5. Kenapa saya tahu ini 5? Kalau you tengok persamaan ini kan 15 kan. Ini 3. Kalau 3 pindah sini bahagi ya. Ini bahagi 3. Ini pun bahagi 3. Y dia 15 bahagi 3 ialah 5. So maksudnya Y negatif 5. Di mana? Bukan di sini ya. Ini negatif di sini. Negatif 5 di sini. Y negatif 5. Dia mesti akan sentuh salah satu garis punya pintasan Y dia lah. Negatif 5 di sini. Y negatif 5. Dan dia garis putus sebab dia lebih besar sahaja. Garis putus so saya buat garis putus. Guna pembaris. Y sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5. Garis putus-putus. So dia kata lebih besar ke atas. Ke atas. Ke atas. So mana kawasan yang memuaskan? Ini segitiga inilah. Segitiga. Y negatif 5 itu awak kena tahu lukis lah. Ini jawapannya. Kalau you tengok segitiga itu ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau. Tiga-tiga anak panah ada. So itulah kawasan kita lorek. Soalan 6. Okay, soalan 7. Soalan 7 sudah sesi pembelajaran dapat. Ini kan. So kenapa ada soalan? Okay ya. Alright, dia kata lebih kecil. So lebih kecil maksudnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lepas itu Y sama dengan 1/2S ada diberi. Ini lebih besar. Lebih besar maksudnya ke atas garis, ke atas garis, dan ke atas garis. Dan akhir sekali ialah Y6. 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 Mana agak-agaknya Y6? Kalau you tengok pasti Y ada 2 tempat yang ada letak pada pasti Y. Ini kosong kan? So 6 mesti di sinilah. Ini mesti 6. Okey, kemudian guna garis putus. Putus sebab dia kata Y lebih kecil. Lebih kecil sahaja garis putus, garis sempan. Okey, guna pembaris. Y6. 1, 2, 3, Y6. Sama dengan 6. Tapi dia lah. Ataupun tulis. And then lebih kecil ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okey, so anak panah dia sangat jelas. Iaitu segi tiga di tengah-tengah. Ini dia. Loret dengan pembaris, loret dengan kemas. Okey. Dan akhir sekali. Okey, yang pertama Y sama dengan 2S ada diberi. Ini lebih kecil ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lepas itu dia ada Y sama dengan 8 tolak 2S. Ada juga garis ini lebih besar. Lebih besar ke atas, ke atas,
ke atas. Biasanya satu garis itu satu di atas, satu di bawah, satu di tengah. Untuk merangkumi keseluruhan dia lah. Dan akhir sekali ialah S sama dengan 4. S4. Mana S4? Dia tak ada berikan, tapi S ini ada nampak pasti S ini 4 dah. So S4 di sini. Okey. Kemudian dia lebih kecil, guna garis sempan. Gariskan garis sempan, jangan terus sub garis padu, salah. Kalau dia garis sempan mesti buat garis sempan. Ini ini X sama dengan tak nampak. X sama dengan 4. Okey, dia kata lebih kecil. Lebih kecil ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Okey. Okey, jadi mana kawasan dia? Mungkin kita tak nampak rupa yang merah tadi ini ya, boleh lukis di sini juga ke bawah kan. So kita nampak segitiga. Kadang-kadang lukis itu pun akan menyebabkan kita tak nampak. Ini dia. Merah itu yang tengah itu sebab tadi saya lukis terlalu bawah. Lukis di tengah sikit boleh nampak di sini. Merah, hijau dan biru. Tiga-tiga nampak. So kawasan inilah kita lorek. Okey, so ini 5, 6, 7, 8. Yang tak sempat tadi boleh tengok balik lah. Okey. Sudah? Kejap, cikgu, kejap. Okey. Dah? Okey, jadi esok, esok Google Meet masih lagi kita Google Meet Okey, 7:30 hingga pukul 9. Esok waktu kita ialah waktu ini. Waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. 7:30 hingga pukul 9, 1 jam setengah. So besok kita masih Google Meet. Masih Google Meet untuk kelas 4 bestari dan 4 wawasan. Besok ikut lagi ya. So awak ambil gambar muka surat 5 dan 6. 5 dan 6 hantar. Ambil gambar terus sekarang. Hantar terus ke dalam grup supaya awak tidak lupa. So saya rasa itu sahaja untuk pagi ini ya. Tolong ambil gambar dan hantar. Okey, kita jumpa lagi pagi esok. Sekian, terima kasih. Bye-bye.